Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bagus. Bagus. Ada berapa? Ada 45. Pasal apa? Hak saya tak tunjuk mana dia. Betul tak? Pergi dekat T3 tu, Okey. change out. Tarik bagi penuh. 49. Tarik sampai tang mana? Nak tarik tu nak ambil tang mana? Okey, pergi dekat titik 3 tu. Okey. Okey, lepas tu ada change layout. Okey. Tarik sampai penuh dah ni. Dah. 49. Penuh dah. Okey. Penuh dah. Okey. Boleh mula kah? Boleh. Silakan. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia ingat kat kita, dia kasihkan kita, dia sayangkan kita, dia rindu, dia cinta kat kita. Bahasa kita lah, bahasa dia lagi elok pada tu lah. Nak sebut dengan bahasa dia pun tak erti lah. Pasal bahasa dia sangat hebat. Kalau dia kata dia sayang, sayang yang bukan macam kita kata. Pada mendekatkan faham kita, kita sebutlah sayang. Sayang yang ada kat Tuhan ni tak sama langsung dengan sayang yang kita sebut ni. Sebab sayang dia ni terlalu abstrak. Nah. Sayang sungguh-sungguh. Dan tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Kod dia terpaksa buat kita, tak ada. Kod dia terpaksa kerana tak boleh kalau tak buat. Tak. Dia zahirkan tanpa ada paksaan. Jadi seluruh alam ni bukan dengan paksaan. Hanya kerana sukarela menyintai. Nak habaq dalam bahasa, nak kata bahasa guna lah. Tapi lebih daripada bahasa hak kita kata. Sebab hak kita kata tu setakat nak mendekati faham akal saja. Kalau hak Tuhan kata tu lebih lah. Lebih, tersangat lebih, terlalu lebih. Dia kata, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku, syukur bagiku, aku adalah Tuhan yang mentadbir bagi alam. Alam ni bukan
Di luar. Alam ni adalah diri kita. Maka hebatnya diri kita, hebatnya kita ni, sampai dia kena takbir. Macam tu. Kita kalau biasa kita kata dia mentadbir alam luar, bukan yang tu. Yang dia ada takbir tu diri kita ni. Oleh kerana diri kita ni terlampau hebat dalam pandangan dia, dia kena takbir diri tu. Maka kalau kita sebut sayang, sayang dalam takbir tu. Bukan sama dengan kita sebut. Sebab sayang tu, macam mana? Kalau tuan-tuan nak tengok sayang, tuan-tuan tengok wajah kita dibentuk oleh dia, oleh sayang dia ni, wajah kita ni, tanpa ada blueprint. Lepas tu, tak ada tempat yang dia kena refer tengok nak buat. Maka hebatlah. Jadi seluruh alam tu nak menyatakan hebat diri kita dalam pandangan dia. Sebab tu dia kata, aku yang mentadbir diri kamu. Sebab kamu adalah induk bagi seluruh alam. Hebatlah. Nak buh tahu nak buh perkataan apa. Kalau ada perkataan, ambil lah perkataan tu buh. Tetap tidak menyamai hebat yang ada dalam pandangan Tuhan tu. No? Kalau nikmat syurga tu hebat, tak lebih hebat daripada pandangan Allah terhadap diri kita. No? Syurga, nikmat syurga tak boleh menyamai hebatnya kita dalam pandangan Tuhan. Macam tu. No? Tak tahu bahasa apa nak buh. Setakat boleh faham macam tu lah. Tapi dia bukanlah macam tu. No? Okey. Okey. Mari kita tengok buku ni dulu. Jom. Syarah 18, 8, 9. 18. Muka surat 69. Syarah yang ke-18 kata Syekh Abdul Qadir Jilan, kata dia, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab, saya menasihati kamu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku nak habaq kat hang. Jangan merungut atau mengadu tentang kesusahan yang menimpa kamu kepada sahabat. Jangan habaq dekat manusia atau musuh kamu. Dan janganlah disalahkan Tuhan yang menjadikan kesusahan itu atau ujian itu. Adalah lebih baik jika kamu terangkan tentang kebaikan yang diberi Allah kepada kamu dan tentang kesyukuran kamu terhadap kebaikan itu. Kalau kita dapatlah sedikit yang kita kata bala lah. Kalau kita kata sebut bala, sedikit ujian, sedikit musibah, sedikit kepayahan, sedikit kesusahan. Terus cerita kat makhluk lah. Terus pergi habaq. Eloknya habaqlah kat Tuhan. Apa dia? Terima kasih Tuhan. Hang nak buat aku, hang kena buat matahari. Kalau hang buat aku, hang tak buat matahari, aku tak ada nilai atas dunia ni. Aku tak boleh hidup pun sebab fizikal aku perlukan matahari dan aku sendiri pun tak tahu Tuhan. Terima kasihlah pasal hang dah buat kat aku matahari dan bulan. No? Tuan-tuan, nak buat matahari, Tuhan kena buat 10 planet lain. Sebab sistem dia kena teratur. Dan memang lagu tu sunnah dia. Lagu tu ilmu dia. Nak buat matahari sebab nak kena buat bumi, dia nak kena buat Zuhal. Dia nak kena buat Uranus. Dia nak kena buat banyak planet-planet lain. Nak buat satu planet, tuan-tuan, dia nak kena buat sistem solar dia. Sistem galaksi dia tu dia kena buat. Nak bagi ada satu sistem galaksi, dia kena buat galaksi-galaksi lain. Di alam tu yang orang boleh kira lah dengan ilmu ada 111,000 juta galaksi. No, 1,100 apa lah. Ingatlah. Banyak nak buat bumi sebiji lah. Abang kat Tuhan, terima kasih lah. Kalau hang bagi salah satu daripada galaksi ni tak hidup, aku pun tak hidup Tuhan. Sebab itu adalah ilmu dari hang. Hang tahu susun, tahu atok. Jadi habaq lah, terima kasih lah daripada duk pergi habaq. Aku hang tahu sakit perut, aku ni hang tahu sakit gigi.
aku ni hantar duit tak ada, aku ni anak aku sakit. Daripada pergi habaq dulu dekat makhluk, pergi habaq kat Tuhan. Terima kasihlah hang buat jari aku 5. Kalau hang buat jari aku 3, susah kat Tuhan. Pergi habaq tu. Terima kasihlah hang bagi aku boleh makan cabai walaupun dia pedas. Kalau tak bagi kat aku pengetahuan, aku tak boleh makan cabai walaupun dia pedas. Tapi pasal hang bagi kat aku pengetahuan, walaupun cabai itu pedas, aku masih boleh makan, ya Allah. Tapi cerita tak? Terima kasihlah Tuhan, hang bagi kat aku ada kehidupan. Terima kasihlah malam hang bagi kat aku cuaca yang aku boleh tahan, boleh tidur. Terima kasihlah siang hang bagi kat aku cuaca yang bukan panas sangat, aku masih boleh bergerak. Ada duk bercerita kat Tuhan nak ni? Daripada kita duk cerita tentang susahnya kita, deritanya kita hidup ni dekat makhluk. Pasal apa kita jadi gitu? Pasal Tara Encik, dia punya muka Tara malu. Pasal apa muka tak malu? Tara Encik, dia tak kenal siapa Tuhan dia. Dia tak tahu siapa Tuhan dia. Kalau dia tahu, tentu dia malu. Tapi dia tak tahu. No? Bila tak tahu, dia buat muka tak malu. Macamlah berat sangat. No? Oi, masa sakit, tempek koyok di dai. Nak abang kata sakit, koyok tolong abang. Koyok sak baldi tolong abang. Orang kata dia jangan kacau dia demam. Herot-herot muka bila sakit. Bila sihat, tak pergi pun dekat masjid abang, dekat loudspeaker tuan-tuan. Saya syukurlah hari ni Tuhan bagi sihat. Tak cerita pun kat orang. No, macam zalim sangat Tuhan tu. Pasal apa lagu tu? Pasal kita sedang berhadapan dengan manusia yang tak mengenal siapa Tuhannya. Kalau kita berhadapan dengan manusia yang mengenal Tuhannya, kita tak jumpa benda-benda ni. No? Kalau itu diri kita sendiri pun tak kenal Tuhan. Kerana tak kenal Tuhan, kita berhadapan dengan diri yang herot-herot ni. Kalau kita kenal Tuhan, bukan ada masalah pun. Cerita pasal ujian lah, cerita pasal bala, bencana lah, cerita semua. Tuhan kata, aku bagi kat hang bencana sehari je. Aku bagi kat hang nikmat 10 tahun, hang tak abang kat aku pun. Aku bagi hang dalam kalang kabut, hang boleh bernafas, hang tak cerita kat aku masih bernafas Tuhan. No? Nak bagi kita bernafas tuan-tuan, oksigen kena stabil, helium kena stabil, nitrogen kena stabil, hidrogen kena stabil, carbon dioxide kena stabil. Nak bagi kita bernafas, pokok kena hidup. Ambil carbon dioxide, buat keluar oksigen. Kita ambil oksigen, buat keluar carbon dioxide. Nak bagi kita bernafas tuan, angin tak boleh tetap, angin kena bergerak. Nak bagi kita boleh bernafas. Tak cerita terima kasih kat Tuhan pun. Nak bagi jantung kita berdenyut 71 kali denyut seminit. Seluruh alam ni kena berfungsi dengan sempurna. Satu pun tak boleh buat perangai. Satu pokok tak mau keluar daun, kita tak boleh bernafas tuan. Sebab ketika kita bernafas, ada pokok yang sedang mengeluarkan tunas daun dia. Kita tak abang terima kasih pun, banyak kita terima. Doa abang sangat susah tu siapa? No? Pasal kita tak kenal. Kalau kita kenal, kita tak bunyi susah tu. Tetap kita lihat yang baik yang ada yang Tuhan bagi. Paling baik dia bagi diri kita dan dia jaga kita. Paling baik tu, terbaik lah. Kita diawasi, kita dilayani, disantuni. Tu pun kadang-kadang ni kita bengang, kita emosi, kita tunjuk perasaan. Seolah-olah Tuhan tak pernah lah menyantuni kita. No? Tu saya kata, kalau tak kenal, terbitlah semua-semua tu. Kecuali kita kenal. Bila kita kenal, dia akan ada rasa. Bila tak kenal ni, rasa tak ada. No? Kemudian dia kata, adalah lebih baik kamu terangkan tentang kebaikan yang diberi Allah kepada kamu dan tentang kesyukuran kamu terhadap kebaikan itu. Saya cerita Azad ni. Kamu baru bohong dalam menyatakan kesyukuran kamu. Kamu berbohong dalam menyatakan kesyukuran kamu tanpa sebarang kurnia adalah lebih baik daripada kamu menyatakan yang benar. Dia yang menghebarkan kesusahan yang kamu alami. Siapa yang tidak dapat kurnia Allah? Allah Ta'ala berfirman, dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu menghitung nikmat. No?
Hitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu hitung. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Tuhan kata, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalaulah aku tukarkan lautan itu menjadi tinta. Aku tukar 7 lautan atas dunia ni jadi dakwat. Hampa celuk, ambil pen, hampa celuk. Hampa tulis semua kalimah-kalimah. Maknanya, hampa tulis semua nikmat yang aku bagi ke hampa dengan 7 lautan dakwat tu. Kering 7 lautan tu. Aku tambah lagi sebanyak tu. Hampa tulis nikmat aku tak habis. Tak cerita pula. Tak pergi pula sembang dengan kawan-kawan. Betapa kita boleh hidup senang sampai sekarang. Betapa kita boleh menikmati kehidupan sampai sekarang. Tak cerita pula kat kawan-kawan. Tak abang pula dekat anak bini. Duk pergi abang tak kita susah, kita ni derita. Zalim ke Tuhan ni? Tak. Pasal apa? Pasal kita betul-betul muka tak malu, tuan-tuan. Kita tak ada perasaan malu betul. Selama ni perasaan kita tiru-tiru kemanusiaan dia. Bukan ada betul pun. Kerana apa? Kerana kita tak tahu Tuhan tu selayak yang patut kita tahu. Kita tak kenal dia yang selayaknya kita kenal. Kita tak nak ambil tahu dia. Kita tak ambil berat tentang dia. Yang kita tahu kita nak aja. Susah sikit dan Tuhan tu zalim. Payah sikit dan kita ini telah diuji. No? Sakit sikit. Allah, Tuhan ni meluat kat aku. Macam-macam kita manusia ni. Buruk sangka dengan dia. Lepas tu, pasal apa tu? Pasal dari kecil kita bengong bab Tuhan oleh kerana kita tak diajar oleh orang-orang yang dahulu dari kita tentang Tuhan. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun tak tahu tentang Tuhan. Sehingga kita duduk dalam perkembangan zaman manusia yang sama je faham dia. Yang sama je reti dia tentang agama. Tak tahu kepala ekor agama tu apa. Noh. Kemudian dia kata, berapa banyakkah kurnia Allah telah kamu dan berapa banyakkah kurnia Allah kepada kamu dan kamu masih tidak sedar juga. Noh. Saya kira daripada kita jadi ayak mani, kita jadi nutfah. Mari saya cerita dah hak situ sampai kita jadi orang macam. Tuan-tuan dengar elok saya nak cerita kat tuan-tuan. Tengok muka tak malu tak kita. Nah, dia nak bagi kita ada atas dunia ni, dia bagi mak dan ayah berkahwin. Cuba tuan-tuan mula tang tu. Mak dan ayah nak berkahwin, dia kekalkan mak tu seperti mak, dia kekalkan ayah itu seperti ayah. Dia adakan perasaan, dia adakan jiwa untuk mereka saling menyukai. Dia bagi rasa cinta, dia bagi rasa kasih. Sehingga terpaut, sehingga adakan perkahwinan. Kita tengok tang kahwin pula. Mereka dua orang dirai oleh Allah Ta'ala dengan semua makhluk atas dunia ni. Berdoa kat mereka dua orang kerana kita nak sampai ke dunia ni. Waktu ayah dan ibu bersama, kita masih jadi ayak mani, tuan-tuan weh. Kita masih jadi nutfah. Tak ada nilai satu habuk kat kita masa tu. Nama pun tak ada, rupa pun tak ada, pengetahuan telahlah jauh terus. Maka Tuhan nak tunjuk kata hang tu hebat. Dia bagi mak ayah lalu kepayahan. Nak bagi kita ada dalam perut ibu kita, ayah kena bersama dengan mak. Dan benih tak boleh mati. Siapa nak jaga benih ayah tak pergi mati sampai kita hidup lah ni? Allah. Tuan-tuan tahu tak, mikroorganism tu, benda yang sangat halus. Kalau kita nak tengok diri kita rupa ketika tu, kita kena cari elektron mikroskop, kita kena perbesar 25,000 kali ganda. Baru boleh nampak rupa kita. Bukan ada apa pun tang tu, ada kepala dengan ekor tu pun Tuhan buat. Bukan jadi sendiri pun. Dia cipta. Dia buat, dia pilih. Tak ada siapa habaq kat dia, tak ada siapa suruh dia. Dia buat dengan ilmu dia, dia buat dengan kasih sayang dia. Dia bawa kita daripada ayah masuk dalam perut ibu. Dia tolong semua.
Ayah tak boleh buat apa, ibu tak boleh buat apa. Mereka sekadar boleh bersama je, tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan tengok tang tu, Tuhan tolong kita macam mana. Hari ni nak sembang pasal ibadat tekniknya apa kita boleh buat. Tuan-tuan bagi tahu, ibadat apa boleh buat kalau Tuhan tak tolong. Hari ni nak abang pasal doa. Apa doa tuan-tuan kita boleh minta ketika tu? Bagi tahu. Apa doa kita boleh minta kat Tuhan ketika tu? Amal, apa amal yang kita buat ketika tu? Apa agama yang kita anut ketika tu? Dan apa faham kat kita? Ilmu apa yang kita ada waktu tu? Cuba fikir tak tengok. Nak tengok tak malu ke muka jadi orang Petra ni? Dia tolong daripada rahim ibu, cantum kita di atas, dia tolong mutlak tang tu. Harap kita boleh buat apa? Harap kat mak-mak boleh buat apa? Apa pun tak boleh buat. Daripada tempat pencantuman, tempat persenyawaan, dia tolong masuklah rahim. Dia tolong jaga supaya sihat tu nak sampai 120 hari, 4 bulan tu. Dia jaga. Mak boleh buat apa? Ayah lagi tak boleh buat apa? Nak bagi kita besar dalam perut mak kita, nak kena ada tali sawat, nak kena ada tali pusat, nak kena ada uri. Mak boleh buat uri? Tak boleh. Mak boleh buat tali pusat? Tak boleh. Semua Tuhan buat bagi. Nak hantar makanan daripada mak mai kat kita. Mak boleh hantar? Tak boleh. Tak Tuhan boleh. hantar bagi. Lagi nak cerita apa? Nak cerita apa tentang Tuhan ni? Pun mujur dia pilih duduk dalam perut mak agama Islam bangsa Melayu. Dia pilih mak kita Kristian. Hari ni kita nak sembang pandai. Nak abang kita penat, nak abang kita sakit, simpan lah. Tuhan kata, aku habang benda aku bagi kat hang ni, hang tak nak bayar kot. Sampai lah ni aku tak berhenti lagi bagi kat hang. Hang tu yang buta perut, tak pernah nampak apa aku bagi kat hang. Cuba sedang sikit, cuba faham sikit. Duk belagak dengan diri kita, hak tak tahu hala ni. Buat apa? Tak sedang-sedang, tak faham-faham Malaysia. Otak ni mujaklah Tuhan tak tarik mana-mana urat dalam dia. Tarik kita gila dah tahulah ni. Ni mujak dia tak tarik, dia jaga lagi otak kita. Apa pun kita tak boleh buat. Oh, sedih sikit nak abang kata kita susah. Kita ni payah, kita ni terima ujian. Nak abang ke tu yang Tuhan duk tolong daripada kecil sampai lah tak abang? Dia tak pernah lena, tunggu kita lena. Dia tak pernah tidur tau. Dia tunggu kita tidur. Dia jaga kita tidur. Macam tu punya pengawasan kita nak abang lagi tentang payah kita tanggung. Simpan lah. Esok dia tuntut mati kita nak jawab. No? Sorry. Emosi sikit. No? Boh ya. Kang ni saya cerita kat tuan-tuan. Saya maki hamun ni tang ni. Saya tak cukup tak tahan nak ni tuan-tuan. Manusia betapa buta perut manusia ni tak tahu nak abang. Patut sedang dah. Patut umur 15 tahun boleh sedang. Tak sedang lagi. 20 tahun boleh sedang. Tak sedang lagi. 30 tak sedang lagi. 40 tak sedang lagi. 60 baru nak sedang. Apa punya bingem tak tahu. Patut semua manusia umur 15 sedang dah. Tak sedang sampai hari ni. Wahai berhadapan dengan kasih Tuhan mutlak. Tak ada siapa ganggu pun terus main dari kita, dari dia pada kita. Lah dia tak nampak. Yang dia dapat hantar aku sakit kaki dekat 20 tahun dah. Kepala otak hang yang hang ragas piratang tak cerita. Sorry lah tu. Masalah dia beradik pun nak abak Ustaz tau. Kau macam mana? Cerita, hak nu nak cerita. Oi kita payah hak nu, kita payah hak ni. Hang senang, Tuhan bagi senang. Hang dah pernah abang? Kata hang senang. Kata Tuhan bagi senang hang. Hang bangkit daripada duduk, bangun berdiri, tak payah pegang tiang tu senang ah. Hang tak bangun. Hang nak pergi bilik ayak, hang nak kencing, senang je ayak kencing keluar. Hang tak bangun. Tak mana tau.
Dan Sampai dah. Janganlah. janganlah kamu risau, janganlah kamu rasa senang dengan makhluk dan jangan kamu cinta kepada makhluk dan jangan kamu ceritakan kepada siapa pun keadaan hal ehwal kamu. Hendaklah cinta kamu itu kerana Allah semata dan kamu merasa senang dengan dia dan kesusahan kamu hendaklah diadukan kepada dia juga. Lah ni senang lah. Kalau kita boleh terima manih dan seronok dengan manih, kita juga mesti boleh terima pahit dan seronok dengan pahit. Jangan ambil Tuhan sebelah je, ambil lah dua-dua belah. Oi, belah sihat je. Seronok. Belah sakit tak seronok. Wahai dua-dua Tuhan bagi kot. Saya tak boleh mengajak di masjid. Saya duduk depan umat-umat kat masjid ni. Saya boleh berlasah mereka betul-betul dengan mikrofon tu. Saya boleh pelepas. Dengan tuan-tuan ni, saya dapat tengok mukanya. Saya tak boleh duduk depan. Saya cukup geram ni. Saya cukup geram. Kalau saya duduk depan tuan-tuan, saya sapu, lumat nak dengar. Tuan-tuan tanya Ghazali lah, dia berapa ratus kali dia kenal saya. Saya paku dia depan belakang saya sapu. Itulah ni baru jadi orang. Allahuakbar. Dulu duk jadi orang-orang. Duluan tu raya. Dan jangan kamu pandang kepada yang lain dari Allah. Kerana yang lain dari Allah itu tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat. Nampak? Siapa pun tak boleh bagi apa kat kita. Untung pun tak boleh bagi, rugi pun tak boleh bagi. Kalau untung, kita yang buat. Kalau rugi, kita yang buat. Tak ada siapa boleh buat untung rugi kat kita. Untung dan rugi, kebaikan dan kejahatan, menghina dan memuliakan, meninggi dan merendahkan, mengaya dan miskinkan, menggerak dan mendiamkan. Segala yang lain dari Allah itu adalah ciptaan Allah jua. Tetapi cerita dekat ciptaan lah, cerita dekat pencipta lah. Cerita dekat ciptaan, dia pun kena cipta juga, nak buat apa? Tuhan katakan, dan kami dapati kamu datang kepada kami bersendirian. Dia abang lah, seorang-seorang, bukan ada siapa ngam pun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci aku, tak ada campur tangan apa. Kekasih aku ni aku je bawa, tak ada siapa kacau dia pun. Daripada dia jadi ayak mani sampai dia kembali kepada tanah, aku dah bawa dia. Dengan dia saja, lain tak ada ganggu. Apa Nabi cerita kat orang masalah? Cerita nak habaq bagaimana kita cuba nak mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada apalah cerita lah. Jangan cerita nak habaq kata kita ni seolah-olah tak disayangi Tuhan. Selalu saja kena tu, selalu saja kena ni. Jangan cerita macam tu. Cuba cerita hantar Tuhan bagi kat aku sakit ni rupanya banyak pelajaran dia bagi kat aku. Ceritalah lagu tu. Dia bagi aku susah ni rupanya dia buka lorong luas kat aku untuk pergi kat dia. Pergi duk cerita hantar aku ni mengandung tak beranak-beranak ni bulan dah dekat 2 tahun dah. Cerita benda merepek gitu. No. Sorry ya. Angin mai. Saya tuan-tuan dah lama dah. Saya belasah pun saya rasa tak ada apa. Tuan-tuan berlali lah. Tengok muka macam muka Mangli lah kan. Mangli dah. No. Muka kena pun macam tak kena. No hard feeling. Saya tak habaq kat tuan-tuan. Saya duk habaq kat diri saya. Tuan-tuan duk tang ni kita share seorang sikit lah. Ya. Saya duk cerita tentang diri saya. Tentang bagaimana diri saya dengan Tuhan ni. Tuan-tuan adalah diri saya. Tuan-tuan rasa yang sama macam saya rasa. Best. Dan kemudian segala yang lain dari Allah itu adalah ciptaan Allah jua. Dan di tangan Allah punca pergerakan mereka. Dengan izin dan kehendaknya jua. Mereka ada selagi Allah Ta'ala hendakkan mereka ada. Suatu itu wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan Allah. Terus duduk risau lah. Leisure, tuan-tuan tahu. Bersenang-senang dengan hidup. Walaupun dalam keadaan susah pada kemanusiaan tu susah lah. Tapi tetap bersenang-senang.
pada kehambaan kita apa nak disusahkan? Kita bukan ada hak lain pun. Kehambaan kita bukan perlu makan. Kehambaan kita bukan perlu minum. Kemanusiaan kita yang perlu makan dan minum. Kehambaan bukan perlu televisyen, bukan perlu telefon. Kehambaan ni tak perlu rumah, tak perlu kenderaan. Dia perlu Tuhan dia saja. Bila dia perlu Tuhan dia saja, leisure lah. Kalau gabut apa, kita dengan Tuhan je. No? Letih. Kembang perut-perut. Letih dan. Dan suatu itu wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan Allah. Apa yang telah didahulukan tidak akan dikemudiankan. No. Sebelum ni, mereka lain dulu yang lalui. Kemudian dia takkan ubah. So, janganlah duk kalau. Bukan ada kalau. Kita bercakap dengan kalau. Kalau tak ada. Sebab Tuhan itu adalah sedia. Tuhan itu bersifat qidam. Mana ada kalau? Kalau hang buat dia tentu tak ada macam ni. Tak ada, tak ada. Itu cakap orang tak ada Tuhan. Orang ada Tuhan tak cakap itu. Okay. Dan mereka selagi suatu itu wujud dalam tempoh masa yang ditentukan oleh Allah. Apa yang telah didahulukan tidak akan dikemudiankan. Dan apa yang telah dikemudiankan tidak akan didahulukan. Jika Allah hendak menimpa kamu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu. Dan selain dari dia juga. Dia kata, saya baca tadi kan, man yahdihillah. Tidak ada siapa yang dapat memberi petunjuk. Man yahdihillahu fala mudillalah. Bila orang tu aku bagi dia sesat. Bukan ada siapa boleh tukar. Pasal sesat tu bukan Tuhan duduk di sana, kita di sini, ada bagi sesat dah. Sesat tu dia letak di akal kita. Bila akal kita tak boleh tengok benda yang betul, nama dia sesat. Bila akal kita tak mengetahui, nama dia sesat. Bila rasa tak boleh merasa, itu nama dia sesat. Sesat bukan Tuhan bagi, oh aku geram ni aku bagi sesat. Tak ada. Sesat tu ada kat kita. Sesat tu ada kat kita. Bila Tuhan nak nyatakan dia hebat, sesat tu lah yang akan bangun dalam diri kita. Tak reti, tak faham, tak tahu. Patut buat benda lain, kita buat benda lain. Patut kita tahu yang lain, kita tahu yang lain. Tu sesat lah tu. Sepatut kita boleh tahu dah benda ni. Kita tak tahu. Cari jalan pula nak tahu pun tak tahu juga. Maka tu nama dia sesat. Bukan Tuhan bagi pun. Ada kat kita semua. Kalau begitu, terang dan jelas tentang pengenalan kita pada Allah itu, terang dah kat kita. Mana mungkin boleh sesat? Sesat kalau dia menolak. Sesat kalau dia tolak Tuhan tu. Dengan tidak meyakini. Dia tak meyakini Tuhan sesat lah. Dia tak meyakini Muhammad sesat lah tu. Dia tak meyakini yang kebenaran tu dah ada dengan dia. Maka tu nama dia sesat. Bukan Tuhan duk bagi, melak-melak bagi sesat. Dah. Kita yang tak meyakini. Bila tak meyakini ada satu saja Tuhan, tak meyakini ada satu saja kuasa, satu saja kehendak, satu saja ilmu, satu saja hidup, maka ketika tu nama dia dhalin, orang-orang sesat. Dan jika Allah hendak menimpakan bahaya pada kamu, maka tidak ada akan dapat mengelakkan bahaya itu selain dia juga. Dan jika dia hendak memberi kebaikan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat mengelakkan kebaikan itu datang kepada kamu selain dia juga. Sebab tu bersenang-senang lah, dah tahu kan. Bersenang-senang tu bukan tak buat kerja apa. Bersenang-senang tu duk salah faham tentang bersenang-senang. Yang kata bersenang-senang ni kita fikir dah. Tak risau. Kita mengaji dah. Kita tinjau dah. Kita analisa dah. Dan kita buat kerja. Kita bertindak atas apa kita mengaji. Kita bertindak atas apa kita tahu, kita reti. Kita buat kerana kita faham, kita tahu. Kita jalani hidup seolah-olah tak ada apa pun berlaku. Jalan seperti biasa. Dan kita tak heran tentang hasil apa yang akan datang. Kerana dalam pekerjaan kita, atas kita tahu, kita reti, kita faham ni, dia berlaku kesempurnaan sebenarnya. Maka, kita tak peduli hasil pun. Sebab hasil tu bukan buat selepas mai. Hasil tu dah ada. Sebab tu kita buat. Hasil tu dah ada dengan kita pun. Maka kita buat kerja sampai hasil tu nyata. Sebab tu kita tak heran. Sebab tu
Kita tak fikir pasal takdir sebab kita tahu takdir tu apa. Oleh itu, jika kamu merungut dan mengadu kerana tidak puas hati dengan dia, semasa kamu sedang menikmati kesenangan dan keseronokan, hanya kerana hendak supaya dilebih dari tambah nikmat keseronokan dan kesenangan itu, dan menutup pandangan kamu kepada kesenangan dan keseronokan yang ada pada kamu itu, dengan menyangka ia yang tidak baik, maka Allah SWT akan murka kepada kamu dan akan menarik balik kesenangan dan keseronokan itu dari kamu, dan dia akan menyusahkan kamu lebih hebat lagi, akan memberatkan kamu dalam kesusahan itu, dan kamu akan dijauhkan daripadanya. Dia tak tarik kita lah duk buang nikmat tu. Tuhan bukan zalim bagi nak balik balik. Tak. Yang dia kata dia tak akan, Syekh ni kata Tuhan akan tarik balik, Tuhan akan murka. Tak Tuhan macam tu. Yang dia nak habaq, murka dan dia tarik balik tu diri kita. Yang tak mau terima, tak mau tengok, tak mau faham. Itulah yang dia nak kata murka tu. Bukan Tuhan murka di sana geram. Kita ambil balik tak? Kita sendiri pergi buang nikmat tu. Sebab Tuhan dah bagi dah pun kat kita semua. Takkan dia nak ambil balik. Dia bagi dah kat kita. Kita lah suka duk cabut. Bagi hilang nikmat tersebut. Okey. Okey tu. Okey. Alright. Okey Ustaz. Soalan. Ya, silakan. Okey. Dari syarah ni Ustaz dah terang dah. Tapi saya nak tanya jugalah. Yang kata perihal Rasul, Nabi, Aulia, sahabat, solihin, syuhada ni Ustaz, terhadap Tuhan ni yang kata jadi apa? Dia dengan depa dengan Tuhan ni lagu mana? Yang Ustaz dah terang ni saya jelas lah. Maknanya bukan mengadu bab buruk ni, tak ada dah mengadu bab buruk ni. Jadi minta Ustaz jelaskan. Okey. Ya. Depa dengan Tuhan depa nak bercakap pun depa tak mau. Nak habaq, nak mengadu apa pun mereka tak mau. Mereka kalau habaq juga, nak suruh bagi mereka boleh bertahan saja. Sebab kemanusiaan mereka suka kacau. Mereka minta kat Tuhan, bagilah koda rasa malu supaya kemanusiaan aku ni tak ganggu, tak kacau. Sebenarnya aku tak ada komen apa dengan hang Tuhan sebab aku tahu hang siapa. Hang bagilah buruk macam mana pun, pada kehambaan aku tak ada komen. Yang aku takut kemanusiaan aku duk komen banyak. Pasal kemanusiaan aku dia sentuh banyak benda. Aku minta hang bagilah kat aku kekuatan atas manusia aku ni. Atas hamba aku tak komplain apa Tuhan sebab aku tahu hang siapa. Nabi-nabi, rasul-rasul. Tidak. Nabi Zakaria, Tuhan kata kat dia, maukah aku buang hang daripada senarai nabi-nabi aku? Nabi Zakaria kata, jangan. Hang nak kerak-kerak lah, tak apalah. Aku tahan lah apa nak buat. Tidak apa-apa Nabi Zakaria nak tahan orang kerak badan dia putih dua. Pasal dia kenal sangat Tuhan dia macam mana. Kita pun kenal juga, kenal lagu kita. Kenal nak faedah, kenal nak ganjaran, kenal nak upah, kenal juga. Bukan tak kenal. Bagi saya lah. Ganjaran dia bagi dah, upah dia bagi dah, nikmat dia bagi dah. Saya tak minta apa pun. Saya minta dia recognize lah. Dan saya tahu dia dah recognize lah. Saya nak dia iktiraf saya cukup. Pasal apa? Anugerah yang dia bagi adalah diri saya. No? Rahmat yang dia bagi adalah diri saya. No? Syurga yang dia bagi adalah diri saya. Kehidupan yang dia bagi adalah diri saya. Dunia dia bagi kat saya adalah diri saya. Akhirat yang nak bagi saya adalah diri saya ni. Nak minta benda apa lagi? Nak cerita apa lagi? Takkan Tuhan yang maha pandai buat saya dia tak tahu nak letak saya macam mana? Dia kan maha pandai. Dia maha bijaksana. Takkan dia buat saya, dia biar saya kena saya cari, saya buat semua. Takkan Tuhan nak buat kat saya macam tu? Saya hamba dia kot. Dia tahu selok-belok terperinci detail tentang diri saya. Nak cerita apa kat dia? Sebab tu Tok Wali angkat tangan tu sebab hamba je. Kalau bukan hamba, angkat tangan pun tak mau, malu. Nak komplain apa? Nak abang apa? Sebenarnya nak abang apa kat Tuhan? Kita nak cerita apa kat dia? Ceritalah terima kasih. Ya Allah, aku tahu hang tahu dah. Tapi aku nak abang hang juga. Pasal apa?
Aku Dah. tak tertanggung menerima nikmat yang banyak. Aku tak tahu orang nak abang Tuhan. Banyak sangat ni. Dan aku minta Betul. jangan tuntut balik kat aku esok. Hang tuntut satu-satu ni kat aku, matilah aku ya Allah. Abang lah tu. Banyak ni, banyak. Aku tak tertanggung ni. Banyak sangat nikmat. Sampai aku tak tengok tak ada ruang dalam hidup aku, tak ada nikmat. Tak ada. Semua ruang hidup aku penuh dengan nikmat. Hang jangan tuntut dekat aku Tuhan. Sebab hang kata dalam Quran, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sesungguhnya aku akan tuntut dekat hang atas semua nikmat hang terima. Jangan tuntut, ya Allah, aku nak abang kat hang macam mana nanti. Hang tahu kata aku tak boleh abangnya, hang pun tahu. Jangan tuntut, ya Allah. Hak tu bolehlah abang ada. Nak baca Fatihah, kena ada 2 bibiak dia bagi. Dia bagi bocor 1 bibiak, Fatihah tak baca. Oh, kita kata kita qari. Kita kata kita qari'ah. Kita ni kata kita hafiz-hafizah. Kuno-kuno boleh hafal. Terlupa hak Tuhan tolong. Ya, lupa pertolongan Tuhan. Kita bangun tengah malam. Tuhan kata kalau aku tak buat malam, nak bangun guna. Tu yang Nabi Musa kena peli main hantar katak je Ustaz lah. Cukup lah. Nabi Daud. Nabi Daud hantar katak je. Hantar kata sujud lagi tambah kat atas. Nak cerita apa? Debu dia buat. Atom dia buat. Nuklear dia buat. Proton dia buat. Ion dia buat. Semua dia buat. Nak cerita apa? Kita pergi olah je. Cantum hak tu, cantum hak ni. Tu pun dengan izin dia. Tu pun dengan anugerah dia. Ya. Sampai tak tahu nak abang apa, Nabi peluk badan. Nabi peluk badan duk sengap. Tak tahu nak abang apa. Nabi semayang bengkak kaki-kaki. Tak tahu nak ucap terima kasih macam mana. Kita semayang ni abang. Ni belum masuk surga. Jauh sungguh dengan Tuhan ni. Oi, semayang ni semayang. Oi, semayang duha ni untuk murah rezeki. Tu lagi jauh. Lah habau tu. Melemahkan Tuhan dengan rezeki je Ustaz noh. Oh, bosan dengan manusia ni. Tu dua-dua pekat mak kau. Yang ni. Dua-dua cari abang kau. No? Tuhan kata, semua yang ada dekat hang nak bergerak sejengkai pun adalah dengan sifat aku. Hang nak abang diri hang macam mana? Hang nak berkejip mata. Hang duk kejip mata dengan sifat aku. Hang nak bercakap dengan sifat aku. Hang nak bernyawa ni, hang nak nyawa, nak hidup dengan sifat aku. Hang nak apa-apa kat aku. Hang nak bertemu dengan sahabat hang dengan sifat aku. Hang nak berehat dengan sifat aku. Hang nak mengaji dengan sifat aku. Habis tu hang nak minta apa kat aku, nak cerita apa kat aku. Hang nak apa kat aku. Hang habanglah betapa hang tak layaknya untuk jadi hamba hang Tuhan. Tapi pasal hang ambil juga aku jadi, hang terimalah aku. Ikut kelayakan aku tak layak Tuhan. Aku tahu aku memang tak layak jadi hamba hang. Tu yang ada seorang tu, hadis Nabi lah. Lee Ghazali tanya saya kemarin. Ya. Dia tu, dia kata dekat keluarga dia, kerana dia malu kat Tuhan dia, betapa dia tak layaknya. Nak jumpa Tuhan pun dia tak mau sebab dia rasa dia tak layak. Dengan dia duk faham, dia kata dekat anak bini dia, ni hadis kursi ni. No. Dia kata kat anak bini dia, aku kalau aku mati besok, hampa bakar aku, jadi abu, hampa pergi lempak di laut, hampa pergi lempak di bukit. Dia kata pasal apa? Aku malu kat Tuhan. Aku malu nak jumpa dia sebab aku tahu aku tak layak. Dosa aku berlambak, aku tak layak langsung. Baik aku jadi debu. Tuhan perintah dekat laut, himpun semula debu dia, mai hantar di pantai. Tuhan perintah dekat bukit, himpun semula debu dia, mai hantar dekat pantai dan aku nak hidupkan dia. Hidupkan dia, Tuhan tanya dia, pasal apa hang buat macam tu? Pasal aku tahu aku tak layak jumpa hang Tuhan. Aku tak layak nak bercakap dengan hang pun. Pasal aku tahu aku dengan hang terlalu jauh suasana. Dengan sifat hang aku terlalu leceh, terlalu tak terpakai Tuhan. Tuhan kata, oleh kerana hang demikian, aku dah ampun semua dosa hang. Kerana hang mengetahui aku ni siapa. Kita nak buat apa?
Kita nak cerita apa diri kita ni? Atas ihsan dia je Ustaz. Tak Tuhan ada kata benda lain masuk, Ustaz. hang masuk syurga atas ihsan, atas rahmat aku, tak lebih daripada tu. Sebab satu orang ibadat hang pun tak pernah menyamai aku yang jadi Tuhan ni. Nak kira ibadat hang bukan dia level aku, nak kira ibadat hang. Bukan dia taraf aku yang jadi Tuhan ni, nak kira ibadat hang, nak bawa hang dalam syurga aku. Bukan dia. Kalau hang masuk juga sebab aku kasih hang, dia masuk. Hang tu selalu belik dah semayang bang hang tu bukan terpakai. Hang jangan ukur aku dengan puasa hang. Hang jangan ukur aku dengan baca Quran. Jangan ukur aku dengan sedekah hang. Sebab nilai aku dengan amalan hang bukan ada sama. Tak pernah ada sama pun. Kalau aku tengok hang juga, kerana aku ni bersifat ihsan. Kalau aku tengok hang juga, kerana aku sayang hang. Bukan pasal hang buat ibadat. Ibadat hang tu kalau aku ni manusia, ujung kuku kaki pun tak ada. Kalau hang buat sampai umur hang 100 tahun pun. Namanya cerita ilmu. Namanya cerita kita payah. Tuhan kata aku buat hang dengan 1001 kepayahan. Hang nak cerita payah hang tahu lah. Tak menyamai pun Ustaz. Hang duk habang hang punya payah. Aku buat hang dengan penuh kepayahan ni. Nak jadikan hang sebatang tubuh. Dengan roh hang aku buat dengan penuh kesukaran. 240 ribu tahun aku buat tubuh hang. Bukan masa yang sat. Hang nak abang hang payah tahu nak. Berapa juta sel apa semua Ustaz. Ya Allah. Aku buat semua dengan teliti kat diri hang. Hang nak abang kata hang dalam susah. Hang dalam payah. Aku buat penuh ketelitian tu. Hang ingat aku buat main-main lah. Inilah manusia tak nampak Ustaz. Ya Allah. Kalau pokok, kayu, binatang, awan, bulan, bintang, matahari semua ni boleh bercakap, mereka kata, kami heran dengan hampa ni. Pasal hampa tak kenal Tuhan hampa, kami heran dengan hampa ni. Kami berkorban diri untuk hampa dengan Tuhan hampa tak kenal. Merungut sana, merungut sini, tak puas hati tang tu, tak puas hati tang ni. Hampa tak tahu Tuhan ni macam mana. Kami ni berkorban patuh dekat dia kerana hampa ya. Apalah hampa buta hati sangat ni. Ketul batu tunggu beribu tahun Ustaz sana kita. Main nak abang kata aku duduk sini kerana Tuhan perintah aku duduk sebab hang nak main. Pasal apa hang main tengok aku hang tak ingat ke dia? Pokok jadi ratus tahun. Tunggu. Hari saat kita pergi kat dia. Tunggu. Nak suruh tengok dia. Nak suruh ingat kat Tuhan. Lah. Tebang ni, balak ni, mahal ni, meranti. Tu dunia Ustaz. Jadi dunia lah. Ya Allah. Lepas tu kita berani abang. Akulah hamba-Mu. Akulah Muslim. Semua bagi semak semua. Ya, ada soalan? Boh lagi Ustaz, boh. Tak nak tanya hari ni. Nak kena labuh. Ya Fazal silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farzan. Ya, Farzan. Batu macam Ustaz cakap pasal bau-bau tadi. Lepas tu kadang-kadang orang tanya saya, you Muslim? Saya malu Ustaz jawab. Macam mana? Macam apa kalau Ustaz kata pasal dengan bau-bau tadi Ustaz cakap lah. Kita tak sedar diri kita tapi kita mengaku kita Muslim. Itulah dia. Macamlah Muslim sangat kita. Pasal ni Muslim tabiat, ni Muslim tiru, ni Muslim keturunan, ni Muslim bakar. Dia tak tahu Muslim sebenar tu macam mana. Kalau Tuhan tu sembunyi diri, tak apa juga. Tuhan kata aku tak nak sembunyi diri aku dengan hang. Aku selalu duk kenal diri aku kat hang.
Lah, hang tak kenal juga. Yang menatang lain tu hang kenal cepat ke main? Tu dia tempelak kita Ustaz, surah Rahman tu 31 kali dia tempelak. Dia duk kata hang mana lagi yang dah. pasal apa sebab yang hang tak boleh mai kat aku? Apa halangan? Nikmat mana lagi yang tak boleh menyedarkan hang untuk hang sampai kat aku? Nikmat mana yang aku bagi kat hang sampai hang tak tahu kata tu tanda jalan yang aku buka untuk hang? Mana lagi nikmat yang hang nak bohong kata aku buat tak bagi hang kenal aku? Benda lain hang boleh kenal, benda lain hang boleh sayang, benda lain hang boleh cinta, benda lain hang boleh rindu, aku hang tak rindu. Walhal hang dah pun merindui aku. Tapi siapa hang tak boleh rasa, tak boleh tahu. Bukan tak boleh tahu, tak ambil tahu. Ya. Nampak benda tu leceh. Saya tak nampak ada orang tak boleh tahu. Sebenarnya tak ambil tahu. Betul, betul. Zalim Tuhan buat manusia, tutup manusia, hijab manusia dari dia. Mana boleh jadi macam tu? Tak mungkin Tuhan buat macam tu. Habis tu kenapa manusia tak kenal? Tuhan kata aku bukan manusia, aku bukan benda. Yang hang duk kenal benda, yang hang duk kenal manusia. Aku bukan manusia dan benda. Hang kena kenal aku Tuhan, bukan kenal benda dan manusia. Hang tak mengaji, lepas tu hang tak ambil tahu, lepas tu hang kata hang tak kenal aku. Cuma hang pergi mengaji, berlambat orang kenal aku. Ya. Sudut pandang dia kita tak mau tengok Ustaz. Tak mungkin tak boleh kenal sebab kita adalah barang prototype. Tak mungkin tak boleh kenal sebab daya kenal yang ada dekat kita, dia letak. Kita dah ada daya kenal tu. Kita dah ada kekuatan untuk kenal, dia letak dah. Tetapi malangnya kita tak mau kenal. Apa bukti? Benda lain kita boleh kenal. Ya, tu bukti paling nyata, terang. Bewak biasa kenal, komodo pun kenal, tahu reti. Bewak ayak pun kenal, bewak laut iguana semua kenal. Tahu Tuan hak duk tunjuk bewak ni tak kenal. Tu sedap tu, boh tongong tu. Saya tak payah boh lah, tuan-tuan boh sendiri lah senang. No? Allah. Tuan-tuan boh diri, tuan-tuan sendiri senang. Ya, betul. Tuhan kata jangan hina diri hang. Bukan kita hina, kita nak bagi dia sedar. Ya, betul. Kita tak hina. Diri kita ni kekasih Tuhan, kita tak hina. Tapi kita nak bagi dia sedar sebab dia suka lengai. Ya, lalai. Bukan tak tahu Ustaz, dia lalai lah. Bewak pasang teruk-teruk pun boleh orang buat minyak. Urut bagus juga. Kita teruk dia bewak. Saya tak katalah kita ni bewak tapi macam tu eh. Macam tu macam dia beradik. Hak ni kena kecam tu Ustaz. Hak ni kena kecam tu Ustaz. Hak ni kena kecam tu bagi dia beza betul manusia dengan hamba Ustaz. Bewak suka makan apa? Bewak suka makan bangkai. Nabi kata, dunia ni tak lebih daripada bangkai. Yang suka kerumuni bangkai adalah anjing-anjing liar. Nabi buh anjing tu. Dalam Nabi nak abang tu, yang tak kenal Tuhan ni, hak jenis macam binatang. Apa yang binatang nak? Memuaskan nafsu, makan dan syahwat ya, lain tak ada. Ya, badaniah Tengok binatang punya perangai macam mana. Ya. Yang tu je ada dia. Lah, Tuhan kata ulaika kal an'ami balhum adallun. Mereka ini lebih sesat dari binatang ternak. Nak Tuhan habaq macam binatang. Sesat teruk, apa tak kenal, apa tak tahu apa. Yang tahu makan, lepas tu syahwat, lepas tu buang, lepas tu berkelahi, lepas tu tidur. Itu je lah tahu. Tuan-tuan tengok hak dodala ni. Kita habaq binatang. Sekali orang kata kita ni, kamu cakap pasal Tuhan sendiri habaq binatang. Nabi habaq macam anjing liar.
Wahai hak lembut bukan tak ada, ada. Hak elok bukan tak ada, ada. Tuhan letak dah. Tak buat keluar. Dua keluar hak sakai bukit ni. Lepas tu gelabah Ustaz. Tak tahu lah. Gelabah tak ketahuan hala. Ya. Ada siapa-siapa orang? Nak cuba nasib silakan. Cuba nasib pula dah. Ya Allah. Ustaz, Ya. Ya. Silakan Fazal. sebelum kelas dah ada soalan tapi Ustaz dah jawab baik. Tak apa. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Zaleha kata susat bunuh diri ni kalau tanya. Jangan tanya. Baik dengar. Dah saya bukan kata kat tuan-tuan. Saya buka bagi tuan-tuan tahu saja. Ya, benda betul. dah ada kat diri tuan-tuan dah pun. Saya buka bagi tahu lah. Saya nak kata betul. kat tuan-tuan. Ustaz, saya rasa pun doktor tenung dalam mangkuk ni kata baik tu diam ya. Dengar ya. Dah. No. Macam tu lah lebih kurang macam tu lah. Okay. Macam tu lah. Tak apa, okey. Clear. problem. Ya, Best, Fazrul. Ya, Fazrul, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Rembat-rembat lah dah tak kira ni. Nak tanya juga. InsyaAllah. Serah diri. Siap-siap. Saya gentle lah. Tak main lah. Dah off baru nak tanya soalan belakang-belakang. Okey Ustaz. Ustaz tadi terangkan perihal manusia dan hamba tu lah. Okey. Ya. Kebanyakan manusia tu lebih kepada mengikut haiwan. Okey, Ya. itu pada level hamba dan manusia lah. Bagaimana juga perihal hamba manusia dan manusia di sekelilingnya Ustaz. Yang menarik manusia tu sendiri Ustaz. Okey. Mohon Macam ni. Tuhan kata, awal-awal Tuhan kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku cipta kemanusiaan tu. Maknanya kombinasi antara hamba dan manusia. Manusia. Kemanusiaan ni. Laqad khalaqnal insan. Insan ni kemanusiaan lah. Kombinasi dua elemen kejadian. Satu kerohanian, satu jasmani. Okey, kemanusiaan, kehambaan. Tuhan kata sebaik-baik kejadian depa ni. Mana kita semua terbaik dah. Kemudian Tuhan kata, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Dan aku akan campakkan mereka ke tempat yang lebih hina daripada haiwan. Bila Tuhan kata aku campakkan tu, siapa yang buat macam tu betul-betul? Yang dia kata, dia campak. Manusia tu sendiri. Kemanusiaan tu lah yang buat. Dia campak. Tuhan kata, semua dah aku bagi kat hang. Yang bagi hang sesat bukan aku. Yang bagi hang sesat diri hang sendiri. Sekeliling hang tu tak kuat. Hang yang kuat tetapi hang melemahkan kekuatan hang sehingga sekeliling hang tarik hang pergi kat dia. Siapa yang campak diri kepada binasa? Bila diri kita membiarkan yang lain tarik kita pergi kat dia. Siapa yang mencampakkan diri kita kepada binasa? Kita sendiri. Kita sendiri. Yang dia kata, hu asfala safilin, ke tempat yang lebih rendah daripada binatang. Hang telah campakkan diri hang sendiri kepada kebinatangan. Aku dah letak semua tu dekat hang elok lah. Tetapi hang terpengaruh dengan luaran tu. Hang senang dengan apa hang tengok. Hang senang dengan apa hang dengar. Dia mengaburi hati hang kepada cahaya terang. Dia menggelapkan hati hang dengan nafsu badaniah diri hang. Maka hang sendiri dah bawa diri hang kepada kebinatangan. Bukan aku buat yang tu. Cuba aku buat hang neutral. Aku buat hang adalah neutral. Tak ada terlibat dengan apa-apa pun. Bila campur aduk nafsu hang, bila campur aduk dengan kemanusiaan hang, dan disokong oleh panca indera hang, maka
Emosi. telah hilanglah kekuatan kehambaan hang untuk menahan. Maka hang telah heret diri hang binasa. Dan Tuhan pesan, jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Macam mana aku tak boleh campak? Semua aku bagi kat hang, akal aku bagi, rasa aku bagi, ilmu aku bagi, semua aku bagi kat hang. Maka jangan pergi buat aku tu. Hang ada benda tu, pergi buat aku tu, siapa? Okey, betul. Okey, betul. Okey, baru clear lah Adam dan Hawa punya cerita Ustaz. Ya, wahai steady dah. Tuan-tuan ni kalau tak steady, tuan-tuan tak bawa diri tuan-tuan kepada mengenal Tuhan, tuan-tuan tetap bawa diri kepada membelakangkan dia. Ni tuan-tuan dah bawa diri itu mengenal Tuhan tu. Tuan-tuan yang bawa sendiri. Bukan Tuhan bawa kita pi, tak. Kita bawa diri kita pi. Kalau betul-betul Tuhan bawa kita pi, zalimlah Tuhan dekat orang Yahudi. Zalimlah Tuhan dia buat orang Nasrani tak pi. Sebab dia tak bawa pi. Zalimlah Tuhan buat orang Majusi tak pi. Tuhan tak bawa pi. Walhal Tuhan buat semua orang sama. Bukan aku bawa mai, hang lah mai. Otak-otak udang tu. Kalau tak Ustaz dia pusing dekat dia duk berpusing-pusing dekat emosi je lah Ustaz. Tak apa. Dia akan menyalahkan Tuhan. Ya. Masalahnya dia akan menyalahkan Tuhan tu sifat dia. Dia tahu dah Tuhan Maha Berkuasa. Dia tak ubah aku. Dia tak letak aku jadi orang beriman. Tengok dia salahkan Tuhan ni. Ya, betul. Tuhan kata bukan aku yang bagi hang jadi beriman. Hang yang nak jadi. Bukan aku jadikan hang kapiak. Hang yang nak jadi kapiak. Apa pula aku pula? Aku buat neutral je semua. Hang pilih nak jadi kapiak. Hang pilih nak jadi beriman. Bukan aku yang bagi hang jadi beriman. Lepas tu hang nak main hujah dengan lepas aku. Lepas tu nak hantar aku salah. Aku telah meletak hang jadi kapiak. Banyak sakit muka hang puyah bagi hang. Bagi akal kat hang, bagi ilmu kat hang. Buat apa? Lagi banyak sangka Ustaz, banyak sangka. Sebab tu sangka tu Tuhan marah. Hang sangka aku buat hang macam tu. Hang yang buat sendiri, bukan aku. Sangka tak sayang, sangka jauh, sangka zalim, macam-macam lah. Kalau aku yang buat, takkan aku nak buat Yahudi. Aku tahu dah mereka takkan main kat aku. Aku tak buat Yahudi. Tapi aku buat dia dengan kasih sayang. Dia yang tak mau kat aku. Sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit Tuhan. Semua longgok kat dia. Dalam hal ni Ustaz, kita dengan sesama manusia pun kena faham betul hal ni Ustaz. Kalau tidak, kita akan banyak sangkut Ustaz. Tidak terpisah antara dua derajat. Zaleha dengan Tengku Mukhris. Tengku Mukhris pula dah. Tengku Zaleha dengan siapa? Tengku Zaleha dengan siapa nama? Tengku kepala bana apa fikir dia, tapi macam tu lah. Betul. Sebab tu kita jadi kalut terutama dengan hubungan kita dengan manusia, sesama manusia Ustaz. Kita sakit. Kita tak faham tentang Tuhan ni. Ya Allah, bagilah sembuh sakit aku. Hang tahu hang tu demam panas. Hampilah cari benda yang boleh bagi sejuk. Pasal apa duk minta kat aku? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan semua aku bagi kat hang dah. Hang tahu kata hang kena demam campak. Dan aku dah bagi orang-orang sebelum hang kena demam campak dah. Bukan minta kat aku, hampilah semua aku bagi kat hang dah. Ubat ada dekat Ketam, ada ubat. Kan? Hampi cari, hampi buat. Dia akan melegakan semua ubat aku letak dah. Pasal apa sakit hang kena minta kat aku nak bagi lega? Yang bagi lega sakit hang sendiri, bukan aku. Demam pelentung. Lagi otak hang tak gila, semua yang berlaku kat hang aku tuntut. Sampai otak hang dah tak siuman, aku tak tuntut apa dah kat hang. Maknanya Ustaz takluk dia pada akal lah Ustaz, betul Ustaz? Mesti, wajib. Ya, baik. Hantar aku semayang hajat nak bagi lega ni. Ni, pi buat dulu.
Nak pergi lega demam, pergi cari lu pisang kelat ayak ke, ambil ayak dia minum. Nak pergi lega demam, ambil sanjawa, buang 1 tan lomok di kepala tu pergi lega. Kata nak pergi serahkan Tuhan, suruh pergi lega demam. Ingat aku ni apa kerja hang, kerja jaga hang? Welfare. Penjagaan aku dekat diri hang lengkap dah kot. Semua aku bagi lah. Ya. Sebab tu dia abang Ustaz, aku takkan ditanya dengan apa yang aku perbuat Ustaz. Aku buat hang kali tanya aku tanya apa hang buat, semua ada kan? Yes. Apa? Badan muka. Aku kata jangan. Kau Ya Fazarul. Ya Fazarul. Okey Ustaz, lari sikit lah topik tapi lebih kurang sama lah ada kaitan. Kita melihat para Nabi ya dengan sahabat-sahabat lah, masuk 4 sahabat, sampailah sahabat-sahabat yang rapat apa semua. Kita dapat mengenal secara kulit perihal kefahaman yang telah diletakkan ke atas diri mereka masing-masing Ustaz. Soalan saya Ustaz, macam mana dalam tingkatan fahaman dan kenal mereka tu dari sudut sejarah itu sendiri, daripada sudut penceritaan melalui hadis apa semua, kita nampak semua tu jadi satu. Kita tak nampak semua sahabat-sahabat yang terdekat tu walaupun berbeza dia orang punya kefahaman, tapi kita masih lagi nampak daripada satu. Minta pencerahan dekat Ustaz sikit. Pasal apa? Satu je. Pasal Tuhan kata satu. Tuhan nak abang, tak ada apa ada aku je. Tempat paling terang hang. Sebab tu tak nampak banyak. Dia tak nampak banyak. Apa dia tengok pun tetap dia nampak satu. Pasal terbit dari satu sumber ni saja. Sebab satu sumber ni saja yang wujud, yang betul-betul ada. Yang betul-betul faham, yang betul-betul berilmu, yang betul-betul berkuasa, yang betul-betul hidup. Satu sumber ni. Oleh kerana dia sumber, terbitlah. Oleh kerana dia sumber, terbit. Dan terbit tu terbit dari diri dia sendiri. Yang terelok, Fazarul lah. Sebab tu kalau sampai tang ni, Fazarul tak akan melihat banyak. Satu je. Tak akan melihat ada lebih dari satu. Walaupun dengan pandangan, dengan pendengaran, dengan sentuhan, dengan rasa, dengan bau, dengan apa saja, pemikiran dan sebagainya, tetap melihat Hu Ahad. Hu Ahad. Walaupun kepelbagaian tu banyak kepelbagaian. Ustaz. Pasal kepelbagaian tu nak cerita tentang hebat sifat Hu Ahad ni. Tetapi dalam diri kita Hu Ahad ni je. Bilal bin Rabah, dia tak tahu kata lain. Dia tahu kata Ahad je. Hampa siksa dia heret atas pasir pun dia nampak yang satu ni saja. Lagi kuat dia kena siksa, dia tahu lagi kuat tempat indah yang Tuhan letak kat dia. Sebab tu dia duk kata tu je. Lagi berat dia kena siksaan, lagi indah dia nampak Tuhan letak kat dia. Habis, dia nak heran apa? So yang ni lah dia katakan majlis tari menari Ustaz. Ya, yang saya abang awal luat ni, pakai gaun menari-menari luat ni. Okey Ustaz, terima kasih. Baik, Fazarul. Ya, silakan. Tak apa Azam, tak apa insya-Allah. Baik. Ada apa soalan kah? Siapa dia? Siapa dia angkat tangan? Fazarul lagi, silakan. Okey Ustaz, inilah banyak tips yang Ustaz bagi lah kan. Ustaz pernah pesan lah dekat kami, kalau nak cari sahabat, carian sahabat yang boleh bawa balik kenal kepada yang satu tu Ustaz. So bagi sikit Ustaz tips-tips dalam ni untuk bersahabat sesama kami yang ada kat dalam ni Ustaz. Tengok nah, cari sahabat yang tengok kita tengok dengan keindahan. Dia tak tengok lain pada keindahan. Sama ada dia nasihat, sama ada dia cerita, sama ada dia duk habaq apa pun, dia melihat keindahan pada diri kita. Maka ketika tu sahabat tu dia melihat ketuhanan.
Maka sahabat macam ni kawan dengan dia. Walaupun dalam bentuk komplain, tapi dia duk melihat kepada keindahan yang Tuhan tunjuk kat diri tu. Maka kalau jumpa orang-orang macam tu, kawan dengan dia. Lama-lama hak rahsia dia. Kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu kata dia ada tu. Kita awak keluar, habis rahsia dia semua. Hak ni sahabat, isteri, suami. Dia kalau hak tak kenal, dia tak kenal ya. Dia akan menjadikan kita berat sikit lah. Tapi kau dapat isteri atau suami yang kenal, dia adalah sahabat yang paling baik sekali dia. Sahabat terbaik dalam hidup kita, isteri dan suami yang ada pengenalan ni. Jadi dapat seorang lah, cukup lah. Dapat 2-3 orang lagi best kan. Tapi dapat seorang cukup. Itu contoh saja. Kan boleh ni pelajar-pelajar pintar ni, dia main pulas telinga aku ni je no. Ya, silakan. Okey Ustaz, ni daripada Fazilah. Ustaz, nak boh-boh lah. Saya masih dalam perjalanan mengenal Tuhan empunya diri. Tapi dalam masa sama manusia yang ada di sekeliling duk mengadu akan permasalahannya. Apa yang saya perlu buat dan apa yang saya boleh buat. Abang kat dia yang perlu buat. Aku duk dengar semua hang punya masalahnya, hang punya kesenangan tak nak cerita aku pun. Tuhan zalim ke dengan hang? No? Selama hang duk cerita kat aku ni semua masalah yang tanggung. Tuhan zalim sangat ke dengan hang? Sampai hak elok yang Tuhan bagi kat hang aku tak nak dengar pun. Tanya macam tu lah kat dia. Asyik yang komplain je ya Ustaz no? Macam Tuhan ni zalim sungguh dengan hang. Weh, aku rasa elok banyak aku tak nak dengar cerita hak elok pun semua masalah. Kancing gigi ya tuan tu Ustaz. Kancing baju, kancing gigi, duduk sekali. Wafi, yang tak mau tanya apa? Duduk atas gunung mana ni tinggi sangat? Tak ada apa Ustaz tanya, tak ada apa. Tak ada apa, bet. Pacak pala mana ni. Pacak pala. Tak faham, kalau mereka tak faham, tak usah duk cerita, duk tahu dah mereka tak faham nak cerita apa-apa. Baik. Cerita setakat mereka faham sudah. Hak tak faham, tak usah duk cerita. Sekali mereka semua betul, yang tak betul kita. Menyakit semua, betul sah. Betul. Mereka seronok cerita pasal gelang mai, kita cerita. Mereka seronok cerita pasal kereta BMW, kita cerita. Mereka seronok cerita pasal COVID, kita lagi seronok nak cerita pasal ramai orang mati dengan COVID. Mereka tak tahu macam cerita pasal Tuhan, kita topak 100 kali kat atasnya. Cerita bab Tuhan. Tapi percayalah cakap saya, tak ada siapa nak main cerita bab Tuhan. Semua orang cerita bab apa yang Tuhan buat lah. Ya, betul. Takkan jumpa kawan macam ni. Kalau jumpa juga, jagalah baik-baik. Pasal apa? Dia cepat hilang. Jenuh cari Ustaz. Dalam ni, kenal ramai. Tapi kadang dalam ni jenis sengak. Macam dia bodoh ingat kita tahu. Dia buat bodoh, dia buat tak tahu. Wah, dia cukup kenal saja jahat kadang. Mereka ada soalan Ustaz. Dia dah habis baru dia nak tanya soalan. Open lah. Tuan-tuan akan bertanya soalan sekiranya tuan-tuan betul-betul ikhlas. Tuan-tuan tanya soalan dalam keadaan tuan-tuan tak ikhlas, soalan tu akan menjadikan tuan-tuan rasa resah dan tak senang. Percaya. Tuan-tuan nak tanya dengan keikhlasan hati, soalan tu akan jadi cukup senang tuan-tuan tanya. Tuan-tuan tanya dengan tak ikhlas. Macam mana tak ikhlas? Takut segi orang kata, takut segi tak betul, takut segi nampak bodoh, tuan-tuan jangan tanya. Sagi soalan tu makan tuan-tuan. Saya tak pandai. Saya tak pandai tuan-tuan. Saya kosong lah. Saya kosong. Saya cukup tak pandai. Bila Tuhan letak dia punya background tu, diri dia tu, baru jawapan ada. Saya tak tahu apa. Saya tak tahu nak abang apa sebenarnya. Tapi pasal Tuhan tu ada.
Sebab tu tuan-tuan tanyalah apa, dia mesti jawabnya. Pasal jawapan tu dia punya. Tentu soalan yang dia nak bagi tanya, jawapan tu dia dah pegang. Tidak takkan dia nak bagi tuan-tuan bertanya soalan. Ya, makcik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makcik, silakan. Apa khabar? Alhamdulillah, makcik sihat. Dalam bab malam ni, Ya. dibicarakan tentang kelakuan manusia yang serba tidak kena dalam menghadapi dan menjalani lakuan yang telah ditakdirkan Allah, kan Ustaz? Ya, betul. Ya. Jadi dalam hal ni sebenarnya kalaulah seseorang itu bersifat kehambaan, dia akan terima segalanya itu sebagai satu takdir yang harus dijalani, dinikmati dan disyukuri, kan? Ya. Ya. Jadi kalau kita di sini haruslah kita kembali kepada apa yang telah ditakdirkan Allah itu. Tak perlulah kita nak komplain lagi. Ya. Ataupun kita seharusnya rasa malu dah nak minta yang bukan-bukan sebab terlalu besar nikmat yang telah Allah kurniakan. Ya, betul. Ya Ustaz. Ya, Ya. betul. Ya, betul. Itulah yang dapat makcik simpulkan apa yang ada malam ni. Apa yang makcik kata malam ni, apa yang Farzan tanya ni lah. Yang Farzan tanya saya 2-3 hari sudah, sama. Tu saya kata dekat dia. Leisure lah. Bersenang-senang. Buat apalah kita nak bebankan dengan satu benda yang kita tak mampu nak tanggung pun. Kita leisure je. Malam ni pun dia bagi lagi jawapan tu. Bersenang-senang dengan apa Tuhan letak. Tuhan ni maha pandai. Dia letak benda bukan letak benda bodohnya. Benda yang cukup elok untuk diri kita sebab dia maha pandai. Cuma dengan kemanusiaan mungkin dia jadi khilaf sikit pada manusia. Tapi pada kehambaan dia, dia cukup pandai letak benda tu. Sebab dia Tuhan yang Al-Alim. Sangat-sangat mengetahui. Jadi dengan apa yang kita alami dari lakuan yang telah diletak kepada kita tu Ustaz, adalah satu pengajaran untuk kita kenal. Ya. Ya, itulah pendapat makcik. Ya, betul makcik. Tak boleh nak sangkai. Memang betul. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama makcik, insyaAllah. Okey Ustaz. Ni soalan daripada Zaliha. Ustaz, golongan wanita lebih cenderung beremosi dan meluahkan ni. Adakah itu satu kenyataan atau sangka-sangka atau macam mana Ustaz? Tak, dia satu kenyataan sebab wanita saja boleh jaga orang lelaki. Dengan emosi dia. Kalau tak ada emosi dia, orang lelaki tak terjaga. Tuhan letak balance betul dah, cantik dah. Tak usah risau dengan wanita yang suka bising sebab dia nak menjaga lelaki. Sebab lelaki ni kalau tak bising, dia jadi straight. Dia ikut dia belah macam ya. Wanita tolong sekat dia. Jadi bab emosi. Betul ya tu. Wanita memang kena ada emosi. Farzan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Farzan. Okay, Ustaz, saya nak tanya macam mana apa nama? Macam mana apa? Okey. Macam mana kita nak hadap dengan orang-orang yang macam ni lah. Contoh kita dah bagi nasihat kat dia dengan apa yang kita rasa betul. Memang 100% kita rasa benda tu betul. Tapi dia orang akan cakap, kau siapa nak tegur aku, something like that lah. Lepas tu orang yang kuat bersangka-sangka. Dia orang kata apa? Dia orang kata saya rasa saya ni ustaz. Allah, mana? Dia orang akan cakap macam ni. Engkau pun huru-hara juga lagi nak nasihat aku. Macam mana nak hadap orang macam ni, Ustaz? Okey. Macam mana Nabi hadap Abu Jahal?
Macam mana Nabi hadap Sayyidina Umar? Macam mana Nabi hadap Sayyidina Uthman? Waktu dia orang kapiak. Macam mana Nabi hadap dia? Nabi hadap dengan sungguh-sungguh, iaitu berulang-ulang. Sebab kerja buat jangan serenda, berulang-ulang sampai tak menimbulkan bahaya kat kita. Kalau menimbulkan bahaya, berhenti. Selama tak menimbulkan bahaya, ulang abang. Walaupun dia kata, anak sahabat lagi aku jumpa hang, lagi tu aku nak abang. Pasal aku cukup kenal hang. Aku rasa diri aku terpanggil. Kalau tidak, aku menyesal kalau tak abang hang. Jadi aku nak abang hang. Hang nak terima tak terima bukan urusan. Tapi aku nak hang dengar nanti hari. Sampailah kita tengok membahayakan kita. Nabi kata berhenti. Lagi tak membahayakan kita, ulang lah. Saya ulang abang 20 tahun kot. Hasil dia, saya dapat hari ni 54 orang. Hasil saya abang 20 tahun ni, hari ni saya dapat 54 orang dalam forum ni. Okey lah. Kalau tuan-tuan tak boleh sedang 100 pun, kurang-kurangnya 10 ada dekat tuan-tuan lah. Cukup lah. Hasil saya tak berhenti abang lah. Walaupun saya di fitnah macam-macam lah. Tapi saya tak berhenti abang sampailah. Baik Ustaz, baik Ustaz. Terima kasih. Alright. Jangan berputus harapan. Baik. Ya. Tuhan kata, Inna Allah hama'as sabirin. Aku selalu dengan orang-orang yang sabar. Sabar. Jadi macam bewak komodo dekat Indonesia. Dia gigit lembu. Dia tak terus pergi makan. Dia ikut lembu tu sampai bakteria ayat liok dia lekat di kaki lembu tu sampai lembu tu mati pelan-pelan. Kemudian dia makan, sekok bangkai lembu. Jadi macam dia. Dia buat dia tak terus pergi. Dia ikut, dia sabar. Akhirnya sekok lembu dia boleh makan. Kita pun kena banyak sabar. Ingat Farzan. Kalau Tuhan nak bagi, tak ada Farzan pun dia bagi. Ingat yang tu lah. Baik Ustaz. Tapi dia pilih. Dah dia pilih. Mestilah sempoi. Nabi Yunus buat merajuk. Tuhan ajak dia sekali lah. Semua orang beriman. Tak ada dia pun. Jadi kita buat. Nak kata apa macam jangan sampai dia ambil browning ke mebuh di kepala kita. Cakap dia aku tembak hang. Bahaya sangat dah tu. No. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, insyaAllah. Ya, silakan. Ada lagi? Fazarul. Okey Ustaz, Ustaz ada terangkan ni lah perihal biawak komodo tu juga kan. Ya. Saya mohon kat Ustaz lah, bagilah kata, tambahkan lagi kata-kata semangat untuk macam Farzan, Abang Lee kita yang semua ada dekat sini lah, akak, makcik, abang, pakcik semua yang ada kat sini. Dalam kita teruslah kita walaupun tak dapat satu perenggan, kita dapat satu patah ayat untuk kita sampaikan tu tanpa henti-henti tu. Saya mohon ni lah kata-kata semangat Ustaz lah sebagai guru saya dan kami. Senang je Fazarul, sangat senang je. No, macam ni je Fazarul. Kalau saya boleh, kenapa Fazarul tak boleh? Saya main dalam zero je. Kalau saya boleh pergi, pasal apa Fazarul tak boleh? Bakat ada, talent tu ada, kekuatan ada, kesungguhan ada, ilmu ada. Apa pula alasan? Mesti boleh lah. Lah ni, betul lah orang tua kata, tepuk dada, tanya hati kita. Boleh tak boleh? Bila hati yang duduk pada kehambaan kita, mana boleh tak boleh? Mestilah boleh. Boleh pergi lah. Kalau perlu 1000 tahun lah kita pergi. Kita bukan peduli masa bila pun. Kalau perlulah seminggu je aku nak abang seminggu. Dia akan terkesan. Kalau kesungguhan tu ada, wajib terkesan. Kita tak tahu, kita belajar. Bagi tahu, tak tahu kaedah, cari kaedah, belajar. Kita tak ada banyak berkakah. Sembang. Setiap hari sembang. Nak ambil berkakah ya. Sembang. Kalau dengan orang insin kita jumpa, sembang juga dengan dia. Walaupun dia insin, ada benda kita boleh pakai dari dia. Pakai.
Jumpa dengan orang kapiak, sembang. Jumpa dengan orang tak suka tentang agama, sembang. Nak ambil bahagian lain dari dia. Sebab mesti ada kebaikan pada diri dia. Takkan kalau tidak takkan Tuhan buat dia beredar. Cuma kita tak ambil apa yang hebat kat dia, kita dah ambil yang lain. Setiap seorang dalam ni hebat dia ada, yang Tuhan letak kat dia ada. Ambil ya, sembang. Kita ada banyak ahli grup-grup kan, masuk grup tu, masuk grup ni. Goreng makan ikan garupa. Grup juga. Okey, so bertepatanlah dengan ayat Al-Quran bahawa Allah menciptakan pelbagai manusia berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal, Ustaz. Ya, betul. Sangat betul. Lepas tu, kita jangan cari rontornya. Cari hak 17 sembang. Cari hak 16 sembang. Hak 5 tahun, hak 10 tahun. Dia reti sembang dengan dia. Mesti ada hebat bakat dekat dia yang kita boleh ambil. Mesti bolehnya Fazrul. Tak ada benda yang boleh kita kata mustahil. Kalau Fazrul offline, otak tak boleh pakai, saya tak mau sembang lah. Ni pasal online. Online dia abang. Alright. Ada lagi? Silakan. Saya pergi dalam masa yang cukup panjang. Maka masa yang panjang tu kita perlukan. Mudah lagi kot. Boleh pergi jauh lagi pergi ya. Makcik berapa umur ni, Cik? 64 ada Ustaz. Makcik 64 duk pergi lagi. Takkan kita 30-40 tak mau pergi. Makcik lagi lama. 10 tahun tinggal saya. Saya 54. Dulu makcik dari saya. Masih lagi duk pergi lagi tengok. Tak jemur lagi pun. Tak akan jemur ilmu ni Ustaz. Mesti tak jemur lah. Kalau siapa kata ilmu ni menjemurkan, dia rosak tu. Dia sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Hak tu lah majlis benaran ambil hari-hari tu. Allahu Akbar. Dia macam kasih Tengku tadi dekat Ghazali lah Ustaz. Itulah pasal. Kasih Tengku apa nama? Apa nama tu? Zaleha. Zaleha. Dekat Ghazali. Betul. Dia kasih dekat Ghazali. Ramli. Ghazali Ramli. Oh, di India orang dia rupanya. Gebu-gebu ni. Okey, silakan. Tengok kau ada soalan. Jangan serenda, jangan putus harapan, jangan give up, jangan rasa kecewa. Jangan ada hak ni. Hak tu bukan elemen hamba. Itu elemen buruk manusia. Jangan ada. Pi je. Tuhan kata hang sungguh mai kat aku, takkan aku nak biar kot. Aku mestilah buka jalan kat hang. Tuhan cakap takkan dia nak bohong. Dia mesti betul lah. Kita dah lalu macam-macam dugaan. Kita dah lalu macam-macam dugaan hidup. Macam-macam pancaroba kita lalu dah semua kan. Pada mematangkan diri kita. Pada mematangkan jiwa kita. Mematangkan kehambaan kita. Mematangkan kemanusiaan kita. Apa kita nak takut? Kita dah lalu banyak kot. Tuhan dah bagi kita berbagai-bagai kenangan hidup dah. Yang kita lalu jatuh bangun tergolek. Bangkit lari terbah. Berdarah sana, berdarah sini. Dah lalu kot. Biasa makan nasi dengan minyak lauk dah kot. No? Makan dengan minyak ikan goreng, buah garam. Biasa makan kan? Ya. Jadi orang tak payah cerita pasal susah. Tak susah apa. Aku dah makan dah semua tu. Bagi aku tetap senang. Pasal apa? Tak penting minyak lauk ke, tak penting garam gasak ke, toyu ke apa ke, tak penting. Yang penting aku boleh makan. Kalau main musang king apa kan tak boleh makan, nak buat apa? Betul tak? Ya makcik. Untuk anak-anak muda lah ni satu makcik nak pesanan lah. Ya. Jadi dalam hal ni tak boleh nak jemu, tak boleh nak putus asa. Tak boleh. Pak kata sajak Khairul Anwar, dia kata apa?
luka dan bisu bawa berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu saja Khairul Anwar. Itu boleh pegang sebagai semangat. Jadi dalam ni kita kena punya semangat yang kental. Sebab banyak rintangan yang kena hadapi ni dalam perjalanan ni. Arwah guru saya. Guru saya tanya dia, Pak Cak, kalau Pak Cak diberi peluang hidup, Pak Cak nak hidup berapa tahun lagi? Aku nak hidup lagi 80 tahun. Maknanya nak lalu lagi kehidupan ni. Nak bagi tahu lagi, nak habaq lagi dekat semua manusia. Jangan berhenti, jom. Jangan risaulah dengan sikit-sikit ni. Jangan risau, benda biasa je. Tak terang mana kalau hak betulnya Tuhan nak tunjuk. Tapi betul Ustaz duk habaq kan, pengulangan tu, repetition tu. Mesti kena berlaku. Saya ambil contoh diri saya lah. Saya duk ulang, dia benda tu lekat Ustaz. Betul lekat lah. Kita tak goyang lah Ustaz. Kena ulang. Wajib macam tu. Kalau tak macam tu, dia takkan dapat. Mesti diulang-ulang. Nak buat kek, nak buat sponge kek. Tuan-tuan kena buat 100 kali baru jadi elok. Baik. Nak buat buah hulu, tuan-tuan kena buat 50 kali. Ulang buat, baru buah hulu jadi elok. Tidak ada jadi buah hiliang situ. Kulu keliau. Apa biut benar. Duduk rumah. Li. Kulu kelio Li. Kulu kelio. Kulu kelio. Tapi saya tak tahu. Saya pernah pergi ceramah di satu tempat di Kuala Kangsar. Nama tempat tu dia kawasan Manung. Atas pada Manung lah. Nama kampung tu Bekor. Nama kampung tu. Dan dua tempat. Satu Ketira, satu Bekor. Dan cakap Perak dia betul-betul solid Perak. Apa ini dia kata cantik? Lah hampir. Betul-betul berdengung kan cakap. Dia tak kata saya. Kita kata aku atau saya. Belah situ tak cakap saya, dia cakap awak. Awak. Macam mana wheelchair, apa nama dia? Usuk. 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 Kata tu dia memang cakap Perak betul ya. Senyap. Orang nak cakap, demo nak cakap, senyap. Orang nak cakap. Ada lagi. Pukul berapa dah lah ni? Ya Allah, 10.42 dah. Benda sedap ni memang cepat habis. Ya. Lambat tinggal. Kau mau duduk lah belakang tu. Awak nak pergi dah. Ya, silakan. Tuan-tuan dah dapat, tuan-tuan dah ada, tuan-tuan dah Tuhan buka, tuan-tuan dah Allah Ta'ala perkenal satu-satu. Lah, apa lagi? Pergi habaq je lah. Tak boleh habaq dekat banyak orang, habaq kat seorang sudah. Habaq dekat aduk tidur sebelah kita cukup lah. Habaq ada cukup. Dah boleh ada 5-6 orang. Habaq lagi, bagi ramai. Nabi kata kalau hang boleh habaq tentang Tuhan, tentang aku, tentang Islam dengan betul, 1000 orang hang dapat, 999 orang tak faham. Seorang je faham. Dah jadi lesen besar, hang boleh masuk surga. Allah. Takkan tuan-tuan habaq 5 orang, seorang tak faham. Nampak benar. Mesti ada. Mesti ada lekat seorang. Itulah. Boleh habaq kot, pakai tak boleh dah. Kakak dah ada, cuma perbanyakkan supaya bertambah matang. Sembang bagi banyak, duduk renung bagi banyak, fikir bagi banyak, lama-lama dapat lah. Saya lalui benda ni, saya lalui dah. Saya tempuh dah. Saya dah berguru, berlambak dah tok guru. Saya cakap dah, tok share pun ramai dah. Sampai hari ni saya duk nampak dah. Yang ni je yang semua orang nak.
Tapi dia tak tahu kata dia nak benda ni. Dia tak tahu betapa perlunya dia kat benda ni. Semua orang sebenarnya. Yang ustaz-ustaz pekah duk abang pun nak abang benda ni tapi dia tak tahu abang. Tak ada jalan dia nak abang. Dia abang macam tu je lah. Dia tak ada. Ya, kita Tuhan bagi kat kita pekah dia bagi, sirah dia bagi, Quran dia bagi, hadis dia bagi. Lah ilmu mengenai semua dia bagi. Lah tak kena tang mana ni semua dah Tuhan bagi. Asas dah ada dah pun. Perelok bagi elok ya. Dan Tuhan kata jangan duk sedih, aku ada. Jangan duk sedih, jangan duk risau, aku ada dengan hang, tak nak tinggal hang pun. Ya betul. Nak sedih ni kot hang duk sorang-sorang, aku kan pernah tinggal hang pun, hang tinggal aku. Tak sat kejamban, Aku tak pernah tinggal hang. Dari dulu aku tengok hang sampai sekarang tak tinggal lagi. Sampai bila-bila aku takkan tinggalkan hang. Sebab hang kekasih aku. Hang kecintaan aku. Hang kerinduan aku. Aku tak tengok sesaat je mesti aku keling kat hang. Suruh hang tengok aku sebab aku rindu kat hang. Ya Kak Ani, silakan. Ya, Cik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz sebut dia ada tu kan, kok tadi teringat tadi. Semalam Ustaz ada sebut Allahu, hu tu kita. Kul hu wallahu ahad, kul hu. Kak tengok kul hu wallahu ahad tu, hu tu dalam bracket Muhammad. Kul hu wallahu ahad. Maknanya dia ada, nak takut apa ya dak Ustaz. Lepas tu perasan satu kan Ustaz, bila dah belajar mengenal ni bersangka-sangka, lepas tu sangka buruk, kita dapat buanglah Ustaz. Ya. InsyaAllah. Tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Mai saya bagi tahu sikit atas kat kakak. No. Sebenarnya dari dulu sekarang dan sampai bila-bila kau aja yang ada. Takkan hilang lah sampai bila-bila. Kau saja yang ada. Besok kalau kau balik sana, kau jumpa diri kau yang sebenar. Siapa dia aku ni rupanya. Kau jangan bimbang. Kau tak jumpa dia kau akan jumpa kau. Kau tak akan bertemu dengan dia. Yang kau akan bertemu dengan diri kau je. Tak akan bertemu dengan dia. Sebab dia pada sebutan saja. Pada hakikat adalah kau. Yang duk sebut dia tu dia pada sebutan saja. Pada diri yang sebenar yang dia duk tunjuk tu. Dari dulu, sekarang dan akan datang. Tak akan ubah sifat qidam tu. Macam ni lah dulu, macam ni lah sekarang, dan macam ni lah yang akan datang. Yahoo. Siapa kenal, untunglah dia. Siapa tak kenal, rugilah dia. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih semua. Baik. Okey Ustaz. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu Ustaz. Baik. Boleh. Nanti kita jumpa lagi di minggu hadapan insya-Allah. InsyaAllah. Kalau umur kita ada. Esok saya nak jumpa Ahad dengan baru-baru pula. Kita traktor mereka pula. Tapi saya nak abang kat tuan-tuan. Kadang-kadang Tuhan bagi kat Ahad baru ni lebih daripada dia bagi kat kita. Ghazali tanya Ghazali, hak dapat hak baru dapat guna. Hak lagi baru, lagi sakan dia dapat. Kita takut. Lepas tu ada kat saya kata kat mereka, hampa boleh pergi sparring dengan puak-puak sini dah ni. Hampa jumpa apa belasah ya. Mereka kata tak belasah apa, kami tak tahu apa. Tak tahu apa lagi senang belasah. No, tuan-tuan kalau boleh hubung dengan mereka, tuan-tuan berhubung dengan mereka. Tuhan bagi elok kat mereka, hebat-hebat. Tuan-tuan pun hebat dah. Cuma kecerahan tu akan bertambah cerah bila tuan-tuan dapat tahu apa yang Tuhan bagi kat mereka. Tuan-tuan dah cerah dah. Dah confirm dah cerah dah. Kalau tak cerah dia tak kenal awal. Kan? Tanda dia tunjuk dah. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi kemas elok, tuan-tuan pergi sembang dengan mereka. Mereka terlalu baru. Tapi mereka duduk ni macam puluh-puluh tahun dah.
Tanya balik, mereka menguap sebab tu, mereka tak tahu apa agak kan. Tapi hak mereka depan, mereka depan. Tanya balik, kita nak sembang seorang-seorang lah. Mereka tak bunyi apa. Kan? Ni boleh jumpa, boleh kontak, boleh sembang mereka, tak sembang. Bagus, Tuhan bagi kat mereka. Serat mana mereka faham, saya tak tahu lah. Tapi hak mereka dapat tu bagus ya. Tu ada cadangan Ustaz, saya cadang lah. Nanti tengoklah, saya tengok keupayaan saya punya Google Meet ni macam mana. Saya memang nak buat semua, kita ada satu hari, kita sembang dalam tu. Maknanya dengan Ustaz apa semua duduk dalam tu. Ya, okey. Kita buat forum besar-besaran lah. Ya. Ramai tu. Okey. Mau 300 orang. Saya tak mau jadi orang bercakap, saya jadi interpreter je. Tuan-tuan tak faham je abang. Okey. Tuan-tuan sembang sama tuan-tuan. Tuan-tuan tak faham je abang lah. Bagus. Boleh. Bagi banyak kekeh. Moga-moga Allah Ta'ala bagi mudah semua apa yang kita nak buat. Allah Ta'ala bagi mudah hari-hari yang mendatang. Allah Ta'ala bagi kita mudah untuk proses kita tahu diri yang sebenar-benar tu macam mana. Jangan bimbang. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita tak tahu. Betul. Dia memang macam tu lah. Lagi tinggi kita duduk belajar, lagi rendah kita duduk. Okey. Siapa yang cuba nak duduk tinggi-tinggi, dia telah persiapkan tempat jatuh dia sehingga hancur. Jangan nak duduk tinggi-tinggi. Tahu tinggi, duduk jangan tinggi. Jangan pergi duduk tang tinggi. Tahu tinggi tak apa. Tahu tinggi selamat. Jangan pergi duduk tang tinggi. Sekali siapa duduk tempat tinggi, dia menyediakan tempat jatuh dia yang cukup hancur. Hancur. Betul. Faham. Jatuh tempat rendah ni dia kurang teruk jatuh tempat tinggi ya. Cepat ya. InsyaAllah umur panjang, terjumpa lagi. Terima kasih semua. Minta maaf banyak-banyak salah silap cek makcik, Kak Ani, semua hak sini-sini dalam ni minta ampun banyak-banyak. Yang hak sama-sama dengan saya tu saya minta maaf banyak-banyak. Dan tuan-tuan kalau tersilap pun saya dah maafkan. Dah steady lah. Belah saya tak ada masalah. Saya takut saya belah tuan-tuan lah. Belah tuan-tuan tak ada masalah. Tak ada masalah. Tuan-tuan tukang dengar. Tak ada apa Ustaz. Saya tukang abang. Minta halal Ustaz. InsyaAllah. Saya minta halal semua Ustaz. Baik. Moga-moga dalam rahmat keberkatan. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam.